Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi man nasarahu wa taba'ahu wa la ma ba'. Nawayna ta'allum wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wal naf'a wal intifa' wal ifada wal istifadah wal hatha ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati Rasulillah wa du'a ila al-huda wa dalata ala al-khair ibtigha'a mardatillahi wa qurbihi wa thawabih ومغفرته ورضوانه وحسن الخاتمة عند الموت ورفع الدرجات في الجنة ومرافقة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وابتغاء شفاعته يوم القيامة على هذه النية وكل نية صالحة شاملة خيرات الدنيا والآخرة وإلى حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wattaba'ahu walahu ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita manfaatkan kesempatan yang berharga ini semata-mata kerana Allah Ta'ala, dan juga kita meneruskan pengajian kita daripada kitab Al-Adabul Mufrad. Kita sampai muka surat 116, bab Al-Mubadzirin, bab menceritakan, menyatakan tentang orang-orang yang mubadzir. Bahasa kita pun guna mubadzir yang diambil daripada Arab, iaitu orang yang merosak lebihlah. Mubadzir, apa kita nak sebut mubadzir kalau bahasa Melayu yang tak guna mubadzir? Berlebih-lebihan boleh jadi juga, tapi kurang tepat sebenarnya. Berlebih-lebihan masuk dalam bab saraf. Saraf bukan urat saraf. Saraf ni maksud berlebih-lebihan. Dalam tajuk sebelum tu, as-sarafi fil mal, berlebih-lebihan dalam harta, termasuk mensia-siakan harta. Dan lebih khususnya mubadzir, kalau berlebihan dalam harta ni, kadang-kadang belanja berlebih tak dikira mubadzir. Ada yang belanja lebih-lebih sangat, itu dikira mubadzir. Dalam bab lebih-lebih sangat tak kira mubadzir, dalam bab sedekah. Lebih, melampau-lampau kita bagi, tapi tak dikira mubadzir. Dalam bab makanan yang dimanfaatkan oleh orang, makanan, kita buat makan bagi orang ramai, buat banyaklah, berlebih-lebih, tapi orang makan semua, okey, alhamdulillah, lebih. Jadi mubadzir ni maksudnya benda yang tak dimanfaatkan, kita buat sia-sia gitu, hartanya disia-siakan, tak dimanfaatkan. Daripada Abu Al-Abidin, qala sa'altu Abdullah anil mubadzirin qala alladhina yunfiquna fi ghairi haqqin. Itu dia mubadzir. Kalau kita nak kata berlebihan tu kurang tepat saya kata tadi, sebab ada mubadzir yang kita belanja sikit je tapi mubadzir. Mubadzir juga. Apa dia? Kata Abu Abidin, dia kata Ubaidain, Abil Ubaidain, bukan Abidin, Abil Ubaidain nama dia, panggilan dia. Aku bertanya kepada Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi radhiyallahu anhu, tentang orang yang mubadzir. Dia jawab apa? Iaitu orang yang membelanjakan harta pada jalan yang tak betul, tak benar. Walaupun sikit, walaupun 1 sen, 5 sen, tetap mubadzir. Jalan tak benar, jalan maksiat lah. Benda maksiat, benda dosa, benda yang mendatangkan kemurkaan Allah. Walaupun sikit, itu mubadzir. Tak semestinya banyak baru dikira mubadzir. Tapi dalam hal pahala, banyak pun tak kira mubadzir.
Kalau dimanfaatkan benda tu boleh jadi manfaat. Dalam hal dosa, sikit pun dikira mubazir. Yang kata banyak, banyak lagi lah. Tiba mubazir dosa dan banyak lagi. Okey. Ikrimah rahimahullahu taala meriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas, dia disebut sebagai maula, seolah dia khadam kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dia berkata, menafsirkan tentang ayat mubadzirin, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin, sungguhnya orang mubadzir itu adalah saudara syaitan. Apa makna boros bazir tu? Boleh kita kata boros, betul lah boros, lebih tepat. Walaupun belanja sikit tapi boros. Boros sebab apa? Sebab letak pada tempat dosa. Ikut nafsu. Kalau ikut nafsu tapi dimanfaatkan orang, benda baik, tak apa. Ikut nafsu kita beli baju cantik-cantik, kan? Baju lama kita sedekah ke orang, tak apa. Boleh boleh belanja lah, kan? Ustaz dah beri kebenaran tu. Kan? Nak raya kan? Tapi kalau dimanfaatkan boleh. Benda tu kita mampu dan benda tu mendatangkan faedah bagi kita, menggembirakan, menambah motivasi kita nak beramal, dan ada unsur sedekah. Kalau Nabi suka baju baru, baju lama yang tak pakai, sedekah ke orang. Kita dah penuh mari kan, mari tak ada mari dah nak letak. Buah plastik tu letak kat siling mana tu, buka bagi kat orang, sedekah. Saat tu yang jenis kebaya punya, yang gini-gini punya, kan, yang seksi tu, tak apa, kita bagi kat orang boleh ke? Kan? Kalau yang, ialah contoh t-shirt aurat kan, dedah aurat, tapi mungkin orang pakai di rumah, kan? Orang miskin kadang-kadang dia pakai, dia memang pakai di rumah, ataupun yang seksi dedah sana dedah sini, zaman kita muda dulu kan. Dulu sampai sekarang kita muda lagi, tapi muda dulu-dulu. Yang sekarang ni muda lain. Ketat, bagi kat orang. Katalah yang jenis dedah lah, dedah sini kan, yang terbuka nampak bau mana, tahu kot zaman dulu ada. Mungkin orang pakai untuk suami isteri dia, dia depan dalam rumah dia, boleh je. Kita tak terlibat. Dia tahu hukum kan. Dia tahu hukum, dia tahulah nak tang mana dosanya. Kalau benda yang macam tu dia pakai, boleh pakai dalam tempat yang boleh pakai lagi. Boleh? Bagi orang kafir boleh? Boleh. Bagi orang tak Islam boleh? Sayyidina Umar hadiah kain sutra yang cerita dulu kan, kat adik dia yang musyrik. Boleh. Tetap kita dapat pahala tak sedekah baju pada charity yang bukan Islam? Boleh, dapat pahala. Kita punya pahala lah. Dia tetaplah dengan kekufuran dia kan. Cuma dua-dua pahala, tapi mana lebih baik? Kalau cerita lebih baik, lebih banyak pada orang Islam lah. Tapi bagi dia ni tetap pahala juga. Kita tak terlibat. Tak terlibat. Kita bagi dia tahu hukum, dia pandai-pandai lah yang tak boleh pakai luar, dia pakai dalam. Kalau dia nak pakai luar, dia dosa dia tanggung lah. Kan? Kalau kita tak bagi pun dia macam tu juga. Kan? Dia pakai t-shirt selok pendek juga kat luar. Sama juga. Cuma benda yang tak boleh bagi manfaat, janganlah bagi sampai orang menyusahkan. Bagi spender. Yang dah pakailah lasam dah. Baju dalam. Yang baru okeylah kan. Orang sanggup guna lagi. Ni yang macam tu orang pun tak sanggup guna. Jangan. Ini menyusahkan. Dan sedekah pahala, sedekah pakaian lama ni, lama maksudnya lama Shah Alam punya standard lain. Kan? Lama standard orang sini lain. Dia lama tapi bagi orang yang ambil, wah cantik lagi. Kan? Cuma mungkin bagi kita ketat dah lah, cantik lagi kan. Jadi Nabi suka sehingga menenangkan Nabi. Ada kisah kaum Mudar saya cerita dulu kan, yang datang masjid nak masuk Islam, 1000 orang datang. Nabi tengok sedih, masam muka Nabi, macam tak happy Nabi. Sahabat yang tak faham dia ingat Nabi tak suka orang miskin ke. Tapi sahabat yang faham dia kata, Nabi tak suka bukan tak suka orang miskin, tapi kesian. Tengok ya Allah, dia orang pakai pakaian compang-camping, cabik sana, koyak sini. Kesian. Kesian muka Nabi.
Jadi Nabi naik khutbah tentang sedekah, galakan. Sehingga sahabat minta izin, tak tahan dengar khutbah Nabi tu sampai nak buat lah tu juga. Ya Rasulullah, izinkan aku. Rasul kata, balik. Pergi ambil. Yang balik main cedok tepung. Dan tak ada Tupperware zaman tu kan. Tak ada bekai. Cedok dengan tangan ni daripada rumah tuang. Balik lagi cedok 2-3 kali dia punya round ulang balik. Kan, tak ada bekas. Ada yang sahabat, ni longgok tepung, yang ni longgok kurma, yang ni longgok pakaian. Pakaian lama-lama yang masih boleh manfaat. Nabi tengok semua tu, Nabi gembira, tenang, seronok. Jadi orang yang sedekah kepada orang miskin yang memerlukan, itu salah satu faedahnya menggembirakan Nabi SAW. Nabi seronok. Kita pun kalau gambaran dalam skop kita lah, kita ibu, bapa, tengok anak-anak cucu cicit kita 4 generasi tu. Oh, kau ni miskin, yang kaya ni tolong bagi baju, bagi makanan, happy lah kita. Oh, seronoknya adik-beradik dia. Anak kita ni buat tolong-menolong sama dia orang, prihatin. Kita pun gembira. Ini skop kita family. Ini skop Rasulullah SAW, umat sama umat. Lagi seronok Nabi SAW. Walaupun pakaian lama. Cuma masalah saya lah, saya banyak jubah. Nak bagi jubah kat orang payah je, orang tak nak. Tak ramai lah yang pakai jubah kan. Hanya pelajar-pelajar contohnya. Jadi ala kuliah tak kisah, kita boleh bagi je. Jadi kod-kod ni kita boleh fikir kan. Hantar pakaian lama kita standard Shah Alam punya ni kat mana? Tak tahulah, fikir tengok. Syria tak sesuai lah baju ni. Baju kurung. Dia buat kain buruk lap je lah. Yang sesuai. Bagus juga. Syria memang kita di Masjid Al-Falah dulu, umum satu Jumaat je. Dia datang tu, dia berlori. Masya Allah. Sampai stop dah. Oh, stop, tak boleh terima dah. Banyak sangat. Dia orang tengok memang yang sesuai dengan Syria lah. Seluar jeans, seluar yang tebal, baju tebal. Kan, sesuai. Yang kita bagi, kalau tak sesuai lah baju Melayu kan. Jadi mungkin standard Malaysia ni kok siapa boleh fikir kat mana kita nak hantar Kok pergi kampung mana ke kan. Hantar pakaian. Macam banjir dulu pun kan orang pilih-milih kan. Tak apalah. Kalau benda tu memang kita, yalah, lagipun kita nak bagi tu, nak bagilah kan. Katalah dia tak manfaat, dia main longgok-longgok jadi kain buruk. Tak apa. Pahala niat kita. Kita punya pahala, kita niat nak bagi. Sayanglah, itu lain punya hal. Tapi bab pahala tetap dapat. Kan? Sayanglah dia orang mencampak macam tu. Kan? Itu tak boleh buat apalah. Kita tak boleh nak paksa dia kan. Dia nak ambil, alhamdulillah. Ini yang sebutnya dalam bab membagi benda yang manfaat, tak kira mubazir. Selagi boleh bagi. Kalau tak kita bagi tapi tak dimanfaatkan, itu termasuk dalam unsur boros atau mubazir juga. Tu kata sebagian ulama kata makanan ni orang tak ambil pun tetap dapat pahala sedekah kita. Mungkin orang dah basi, longgok kat luar, datang ayam, datang burung makan, ulat makan, tetap pahala. Seperti Nabi kata, pokok siapa yang tanam dah ada pahala untuk dia. Baru tanam, pahala dah catik dah. Pahala satu pokok tu. Berapa tahun pokok tu? Hayat pokok tu 5 tahun, 10 tahun. Mungkin berpuluh tahun. Dah dapat pahala untuk dia. Walaupun buah tu tak ada orang ambil, jatuh kelepek ke bawah. Mungkin datang ayam, mungkin datang binatang ni, dapat manfaat pahala juga. Orang curi buah tu, kita niat sedekah, dapat pahala sedekah. Binatang makan semuanya. Jatuh pun binatang tak makan, mungkin jadi baja ke tanah. Tanah tu makin subur. Pahala juga. Kan? Jadi semuanya mendatangkan pahala. Baju macam tu juga. Kita bagi orang buat lap kain buruk je, dapat pahala kita punya. Kan? Cuma kita rasa, alamak baju aku sayang lah tu, ada sentimental value tu. Ingat lagi dengan suami dulu ni, kan? Contohnya. Jadi ala kulli hal, pahala kita tak dapat. Cuma dalam membagi ni kita jangan membatalkan pahala. Pahala dapat dah, tapi kita yang batal. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan batalkan pahala sedekah kau dengan ungkit-ungkit dan menyakiti orang yang kita bagi. Apa ni orang bagi tak terima kasih langsung, tak budi langsung, sekian.
Pergi kutuk pula, terbatal kita punya pahala. Kan? Bagi dah diam. Harap Allah bagi pahala. Kata Abdullah bin Abbas, mubadzir tu adalah fi ghairi haqqin. Salur kepada tempat yang tak boleh, tak benar. Haram, tempat berdosa, tak boleh. Kita bagi makan pada orang kafir, itu tempat berdosa tak? Tak. Dia manfaat, dia dapat faedah dia. Ada pahala, sebab dalam Islam tak khusus amalan kita, perbuatan kebajikan kita hanya pada orang Islamnya. Tak ada, Islam tak pernah khusus menyentuh pun. Nak bagi pada siapa pun boleh. Nabi pernah bagi pada orang Yahudi kafir. Sahabat Nabi pernah bagi pada saudara dia orang yang tak Islam lagi. Tak dilarang pun. Bab islahil manazil. Bab pada menyatakan memperbaiki, renovate rumah. Akibat mubadzir tadi, ada apa lagi kita nak panjang-panjangkan lagi? Cuma dalam hal lebih-lebih, contohnya termasuk kita beli baju tadi, kalau dimanfaatkan, bagus. Tapi kita beli, syok untuk masuk lemari je, syok beli je. Kadang-kadang hobi beli kan, dia hobi shopping, tapi tak pakai pun. Sampai dah penuh dah, mai musim raya ada offer kat mana, beli lagi, boh lagi. Lepas raya bulan beli lagi, penuh lemari pula, tak pakai-pakai. Yang tu mubadzir. Kalau kita beli untuk kita guna makan, banyak orang beli, kadang-kadang dia hobi beli buat tayangan tentu je. Anak-anak nak guna lah, tak pernah guna. Jangan sayang, kita pinggan yang RM5 ni. Pinggan RM10 je buat makan. Talam dulang plastiknya makan. Yang kopal klorok aprok apa dia? Korok apa semua tu. Tang tu, tang mari tu je. Cicak yang manfaat, berak tentu. Habuan cicak berak je. Habuan lipas berak je. Itu dah unsur mubadzir. Kalau tak guna, kalaulah guna betul, raya kita guna, tu kita simpanlah. Tak raya, tak orang tak ramai, tu lain, dimanfaatkan juga. Benda tak dimanfaatkan buat tayangnya, tu mubadzir. Mas, apa tujuan? Kalau pakai dari sudut hukum boleh beli, benda tu ialah kita guna kan. Ada ketika kita guna ni. Jadi semua lebih daripada had penggunaan, zakat tetap zakat. Kan? Dikira mubadzir ke tidak? Kalau kita guna manfaat, taklah mubadzirnya kan. Sebab emas takkan lapuk. Tak. Dia buruklah sikit tapi tak lapuklah, nilai dia tetap boleh jadi simpanan kita dan sebagainya. Kita memanfaatkan juga, kena guna jugalah. Boleh pakailah. Jadi boleh leburkan dia kan. Kalau kata dia jadi warisan pada anak, anak tengok ni model mak dulu, mak dia tak nak lah, dia nak cara muda-muda, dia pergi lebur je. Kan? Dia jadi harta pusaka juga boleh. Tapi pinggan tak boleh nak lebur. Kalau dia tak nak, biar situ. Tak boleh nak lebur-lebur buat lain lah. Jadi kita dalam perhiasan kita ni juga kena terlibat dengan hukum hakam juga. Ini berkaitan dengan mubadzir ataupun tidak. Kalau benda tu tak ada manfaatnya, maka dikira sebagai salah satu cabang mubadzir, ataupun disebut sebagai idha'atul mal, mensia-siakan harta. Mensia-siakan harta. Apa lagi ya? Islahil manazil. Boleh kita masuk tajuk seterusnya. Jadi memperbaiki, renovate rumah. Hadis mauquf daripada Zaid bin Aslam, meriwayatkan daripada bapanya, menceritakan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pernah berucap di atas mimbar, "Wahai manusia sekalian, perbaikilah rumah-rumah kediaman kamu. Halaulah ular-ular ini sebelum ia mengancam kamu. Sesungguhnya tidak akan nampak kepada kamu selamanya ada yang memberi keselamatan daripada mereka." Apa maksud tu? Sungguhnya tidak akan nampak kepada kamu selamanya ada yang beri keselamatan daripada mereka. Tengok Arab dia sikit. Ayuhan nas, aslihu alaikum mathawikum wa akhifu hadhil jinan
qabla an tukhifakum, sebelum dia menakutkan kamu. Fa innahu lan yabdu lakum muslimuha, tidak zahir keselamatannya kamu. Wa inna wallahi ma salamnahunna mundu adainahunna, sungguhnya tidak akan nampak kepada kamu selamanya ke keselamatannya ni, muslimuha, ada yang memberi keselamatan daripada mereka. Kita sungguhnya demi Allah tidak pernah saling berdamai dengan mereka sejak kita memerangi mereka. Apa binatang tadi ni? Ulang tu. Daripada riwayat Ibn Abbas, tengok nota kaki bawah tu, man tarakal hayyat makhafatan talabihinna falaysa minna ma salamna hunna. Siapa yang membiarkan ular-ular kerana takut dendamnya, maka dia bukan daripada kami. Kami tidak pernah berdamai dengannya sejak kami memerangi mereka, ular ni. Jadi sebagai ulama kata haram kita pelihara ular. Ada orang main ular kan? Oh, ular sawar lah apalah. Pelihara yang untuk syok-syok je. Kan? Sekadar kalau zoo untuk ada unsur pendidikan dia, lain. Zoo ada unsur pendidikan. Ini syok dalam rumah main tu, pelihara benda-benda yang binatang tak pernah, Nabi kata tak pernah, kami tak pernah damai. Jadi larangan daripada Nabi SAW. Kita jangan pelihara ular. Jadi kesimpulan, boleh renovate rumah, jangan biar jadi sarang ular. Jangan biar buruk, oh saya tahu apa ni orang kata, zuhud. Biar rumah bocor semua, jadi sampah, sarap kan. Sampai, yalah tak sesuai juga. Lainlah orang yang tak mampu tu memanglah. Ni kita yang ada kemampuan RM1 boleh je renovate, bagi lah sesuai untuk kita duduk dalam rumah damai, boleh buat ibadah dengan baik, anak pinak hidup dengan aman sejahtera. Niat kita yang tu, silakan renovate. Cuma ada had dia juga, jangan melampau-lampau sangat kan. Dia punya hiasan dia lebih besar daripada istana contohnya, padahal nak duduk 2 orang je, bilik ada 100 bilik. Tu dia kan. Boleh buat apa bilik kosong tu kan. Itu dah nampak melampau sangat, saraf membazir. Jadi kadar macam rumah kita macam ni, macam tuan-tuan kan, kita bagi cantik sikit, bagi sesuai, kita duduk tenang, suami isteri tenang, anak-anak boleh damai, boleh buat tempat ibadah, aktiviti dan sebagainya. Kalaulah teruk sangat, jadi benda tu akan menimbulkan kekacauan hubungan keluarga dan sebagainya. Termasuk jadi sarang-sarang macam ni. Ni cerita ular ajalah. Tikusnya macam mana, itu pun ambil kira juga. Benda-benda macam tu. Kalau melibatkan halal haram, itu kita kena ambil kira lah. Tak boleh lah. Kalaulah benda tu cakap-cakap yang mengatakan dia buat daripada tulang kan, tulang binatang. Betul ke? Bone tu tulang lah. Cina ni yang mana tulang banyaknya? Dia ada tulang sembelih tak? Yang tu yang banyaknya. Jadi menimbulkan keraguan masuk dalam syubhat. Lebih tinggal. Meragu. Kan? Oh, pinggan buat tulang aja. Oh. Buat apa? Beli yang mahal, lepas tu kita pula ragu-ragu makan macam mana, takut ibadah kita tak ni. Lebih baik cari yang murah je, yang halal, yakin, kan? Masya Allah. Jadi itu kena ambil kira lah halal haram, sebab dia melibatkan makan kita. Campur makanan duk atas tu, kan? Jadi bangkai lah benda tu. Satu bangkai, kalau bangkai saja, bangkai lembu tak okey lah juga kan. Ni tambah binatang tu pula. Sampai bila babi kita sebut terus terang kan, babi ni takkan jadi halal. Walaupun anak pinak campur, babi tu kahwin dengan kambing, kambing kahwin dengan kambing, kahwin kambing, kahwin kambing. Tapi ada campur yang atas tu daripada babi ada. Semua tak boleh pakai. Walaupun tak nampak rupanya, tapi tetap DNA dia ada kan? Tak ada. Tak boleh. Kulit pun sama. Cuma kulit ni dua binatang tu je yang haramnya.
Kalau kulit biawak, buaya, ular, boleh pakai selagi kita samak. Kan? Itu tak tahu, mudah-mudahan Allah maafkan kita macam mana kan. Tak, apa ni, bila samak, kalau daripada kulit dua binatang anjing dan babi, proses macam mana pun tetap haram. Kalau lain pada tu, kita samak ni maksudnya bukan samak ada bahan tertentu. Yang penting dia bersih. Dia takkan jadi busuk, takkan jadi bangkai kemudiannya. Takkan jadi bangkai kemudiannya. Maksudnya busuk bangkai tu. Itu dah jadi bersih. Walaupun chemical, walaupun daun, apa tanah ke, kapur ke, benda ke, apa pun tak apa. Guna chemical pun tak apa. Yang penting dia dah bersih. Dah dikira samak. Dia bukan macam samak anjing kena tujuh air tu. Tak bukan. Ya. Bab binatang, kulit binatang ni, kulit lain daripada dua binatang tu boleh. Okey tadi. Terima kasih atas doa, bagus juga. Doa pula soalan yang kita boleh panjangkan ilmu lagi kan. Bab pada menyatakan belanja dalam pembinaan. Tadi renovate. Jadi nak renovate rumah tak jadi kesalahan. Cuma hati-hati dalam hal melampau-lampau sangat. Kan? Tapi kalau melampau ke biasa orang boleh buat dinding, kita nak buat kaca ni tak kisah. Yang mana kita nak buat yang menenangkan dan kemampuan kita. Cuma jangan ada unsur haram. Apa dia unsur haram? Emas. Buat ni frame emas. Wah, dinding ni dinding emas. Tak boleh emas. Walaupun kalau kita guna platinum sebut yang putih kan. Itu lagi mahal pada emas. Tak apa, boleh. Tapi emas tak boleh sebab melibatkan hukum, emas perak. Tak boleh jadikan perhiasan yang macam tu. Pinggan mangkuk, contoh pinggan mangkuk. Pinggan mangkuk emas tak boleh. Haram. Memang ada khilaf kalau di sudut dia kandungan dia sikit. Tapi lebih baik elak. Seperti cincin. Cincin suasa. Walaupun pada hukum sikit tu boleh. Tapi orang yang nak jaga kesucian jiwa hatinya, ada sikit pun tolak lah, tak payah. Banyak lagi benda yang cantik yang bukan emas perak yang tak boleh guna kan? Ya, emas perak tak boleh guna dalam perhiasan. Tapi bab cincin boleh guna perak kan, laki. Dan bab perhiasan pinggan mangkuk haram guna emas perak. Walaupun orang perempuan nak guna makan, orang perempuan bukan orang lelaki, tetap dia tak kira lelaki perempuan dah yang tu. Kaya tak kaya haram. Orang kaya jutawan macam sultan sana, sultan Tarbus mana pun tetap haram. Dia mampu je, bagi dia pinggan emas berapa ringgit sangat bagi dia. Kan? Dia boleh beli yang lain lagi mahal. Tak, jangan. Ni melibatkan hukum. Rasulullah kata haram benda tu. Tak boleh guna. Apa tujuan? Kalau tujuan nak cantik, senyum bagi emas. Kan? Tapi mungkin tujuan perubatan, boleh. Seperti sahabat Nabi yang hidung emas tu. Hidung palsu emas. Perubatan lah maksud dari sudut, kalau tak pasang yang tu, dulu mana ada pakar doktor gigi yang boleh gini-gini kan. Dia main taruh emas, akan jadi rosak gigi. Tak apa, perubatan. Kalau keperluan. Dan kalau semata-mata nak mencantik benda haram, tak boleh. Okey, belanja dalam pembinaan daripada Sayyidina Khabab bin Arat radhiyallahu anhu berkata, sungguhnya seorang lelaki itu diberi pahala dalam segala perkara yang dia belanjakan kecuali dalam binaan. Masya-Allah. Binaan yang lebih-lebih melampau-lampau. Ini tadilah duduk 2 suami isteri, rumah 100 bilik. Itu melampau sangat. Kecuali dia buat tu saat nak buat sewa, okey. Ada tujuan yang munasabah, tak ada, terlepas daripada dosa tadi. Kalau tak ada tujuan munasabah, bangga tunjuk saya rumah besar, rumah 1 bilik. Berdosa lah tu. Kita tengok back kepada pengalaman. Bukan macam kampung dulu. Orang dulu memang anak duduk keliling sana, keliling sini. Tak ada rumah, main duduk rumah mak ayah. Lah ni boleh dikatakan, tak ada dah. Selalunya mak beli untuk anak rumah tu, dia beli lain. Dia tak duduk rumah tu kan. Dia beli lain pula. Outstation duduk mana tu, tak nak duduk. Jadi kita ni lebih baik beli rumah akhirat lah, senang. Rumah yang kita duduk kat dunia dah cukup, anak dia punya usaha sendiri, tak ada kita bantulah kemudian.
Kan? Jangan duk plan lah, saya kena beli rumah yang ke-5, yang ke-10 pasal anak ada sekian-sekian kan nak bagi. Kalau dia menghargai, dia terima, alhamdulillah dapat pahala sedekah kita untuk dia. Kalau dia tak hargai, sia-sia kita. Sia-sia harta. Lebih baik kita bina rumah akhirat tu. Buat masjid tang mana, madrasah tang mana yang memerlukan. Kan? Bina rumah akhirat. Sebab macam kita sebut dululah, kalau kita mati, anak ni kadang tak sampai pun pahala kat kita. Dia enjoy dia punya aja. Duit kita punya penat. Dia enjoy cara dia. Tak dapat hasil pun kita dalam kubur. Lebih baik kita siap jana benda yang boleh mendatangkan hasil kita dalam kubur, siap. Masa hidup siap-siap dah, rumah ni ni untuk masjid ni, untuk ni memang pahala masuk ni. Ini untuk madrasah ni, pahala masuk ni. Quran, pahala masuk ni. Jana siap-siap. Letak tabur siap kan, saham kita. Lebih utama yang tu. Kan? Banyak orang kata ni untuk anak-anak, untuk anak-anak. Kan? Ada kes baru, banyak kes kan yang mak dia simpan, pembantu rumah curi habis berapa ratus ribu. Apa jadi? Untuk anak habis semua lenyap. Jadi kadang-kadang Allah boleh je sekelip mata untuk hancurkan kita bila kita niatnya tak betul. Niatnya salah. Jadi Allah sia-siakan penat kita. Kita penat nak jaga benda tu, nak hasil benda tu kan senang. Senangnya Allah datangkan, ada orang yang simpan duit cash, tikus datang apa lipas makan habis semua. Kan? Api datang, api habis. Pam tak ada. Duk bangga simpan duit. Tak apa, saya simpan kat bank, sekejap lagi tah jadi kes macam mana, dia tak curi duit tu, dia pergi curi scammer pula, keluar duit. Ataupun jadi pada anak yang kita nak kena keluar belanja kot tu pula. Kita rasa tu, alhamdulillah sebab saya simpan duit. Bukan sebab saya simpan duit, tapi sebab Allah nak hilangkan duit kita tu, datang bencana kot ni. Boleh jadi. Kita kata, alhamdulillah munjak saya ada duit, boleh aku keluar bagi dia. Mungkin kalau kita tak ada ni, sebab kita duk jana kebajikan, Allah datang berkat, tak ada bencana kat kau ni. Allah nak hilangkan duit kita yang kita simpan secure bagus punya tu dalam bank sekian, lenyap gitu pula. Ataupun yang tu kes polis pula, selidik mai kena rampai apa semua. Apa pun tak guna juga, penatnya. Dapat penjara, masuk penjara, duit tak boleh guna. Tu kan. Lebih baik kita jana siap dah. Sebab tu Nabi kata, kamu lebih suka duit orang daripada duit sendiri. Suka ke duit orang? Sahabat kata, Rasulullah, duit kami sendiri lebih kami suka. Tak. Apa yang duit kamu tu, apa yang kamu dah bagi sedekah, tempat yang bermanfaat, itu memang hak kamu, siapa tak dicuri dah. Pahala memang kamu punya. Tu duit kamu dah. Yang kamu simpan, tak jadi duit kamu ni, belum tahu. Sehari dua ni hak kita lah. Lepas mati, habis suami dia enjoy kahwin bini lain, dia penat jaga duit. Isteri kahwin lain, penat suami jaga. Kan, duduk dalam kubur tengok dia dah guna dah. Anak enjoy cara dia, habis kan. Nak jaga sangat. Jadi anak dia, rezeki Allah bagi kat dia, insya-Allah. Cuma jangan bagi dia orang terlibat dengan miskin tu, janganlah kan. Kita nampak dia ada kerja, dia macam kita dulu kerja daripada zero. Kan? Apa pun tak ada, tapi Allah bagi tu. Ayah kita tak pernah simpan, mungkin tuan-tuan lain lah, saya lah kan. Tak pernah simpan rumah untuk saya. Tak pernah beli kereta siap untuk saya, tapi Allah bagi rezeki, dapat. Adalah dia orang kau tawakal pada Allah, baik kita simpan benda tu. Aku simpan ilmu untuk engkau. Tawakal pada Allah, mengaji, jaga semayang ini, Allah bagi rezeki. Rezeki yang kita dah usaha, buat untuk akhirat kita pula. Bagi kat mereka cukup sebagai tanggungjawab kita lah. Tanggungjawab kita, dia ada makanan, ada ilmu, ada boleh kahwin, semua kenduri kena, alhamdulillah. Tapi itulah, kau boleh, kita janganlah nak hebah ke semua. Ada yang menjanakan pahala kita. Fikir akhirat tu, fikir akhirat. Yalah, itu pahala juga. Tapi pahala mungkin tak jariah, tak berkembang. Dia guna untuk benda maksiat ke, benda sia-sia. Tapi kalau kita sebahagiannya ke masjid, ke tempat yang baik, tempat-tempat yang baik ni, menuntut ilmu, nak belajar, akan jadi ulama besar. Masya Allah. Daripada hasil kita mungkin RM1,000 bagi ke dia, dia jadi ulama. Kan? Berapa banyak hasil yang dapat kita. Ni bagi ke anak berpuluh ribu, tak jadi ulama tu, alhamdulillah lah rezeki kita. Bonus untuk kita. Tak jadi macam tu.
Jadi stop ialah pahala kita takat sekali itu lah, tak berkembang. Yang ni berkembang. Okey. Jadi itulah kita sebutnya. Apa lagi? Bab amal rajul ma'a ummali. Bab amalan menyatakan pekerjaan seorang lelaki bersama pekerjanya. Daripada Nafi' bin Asim rahimahullah, dia telah mendengar Abdullah bin Amru bin Al-As radhiyallahu anhuma berkata kepada anak saudaranya yang baru keluar dari Wahath, nama tempat ni. Wahath adalah tanah yang disedekahkan oleh Amru bin As, bapa Abdullah bin Amru tu. Tanah yang disedekahkan oleh Amru bin As radhiyallahu anhu, dan diuruskan oleh anaknya Abdullah bin Amru. Tu nama kampung kebun itulah. Tapak. Jadi dia berkata kepada anak saudaranya yang baru keluar daripada Wahath, adakah pekerja-pekerjamu sedang bekerja? Dia jawab, saya tak tahu. Abdullah radhiyallahu anhuma membalas, adapun jika kamu orang Thaqif ni satu di Taif, orang Taif. Dia orang mungkin tanah ni di sana. Adapun jika kamu orang Thaqif, nescaya kamu akan mengetahui apa yang sedang dilakukan pekerja-pekerja kamu. Kemudian Abdullah berpaling daripada kami. Lalu dia berkata, sungguhnya seorang lelaki apabila dia turut bekerja bersama pekerjanya dalam urusan rumahnya atau dalam urusan hartanya, maka dia adalah seorang pekerja daripada para pekerja Allah Ta'ala. Maksud, baiklah. Jadi kalau kebun, dia tak tahu dia orang kerja apa. Tak tahu potong pokok ke dak, semua tak tahu. Jadi kurang mulia orang tu. Dia tak pandai jaga tanah. Maksudnya kalau boleh, tuan tanah pun, walaupun dia tuan tanah, sikit sebanyak kena ambil tahu kesusahan orang tu. Kalau dia bekerja sama, dia baru tahu penatnya. Ni kita duk arah aja. Oh, kamu tak bekerja ni, tak ni. Jadi kita tak merasai penat tu. Tak turun padang. Bila turun padang, kita baru nampak, oh rupanya penat ni pegang cangkul ni. Melecik keluar tu yang timbul-timbul kat tangan tu. Pegang kan. Bengkak kaki, kena lumpur, kena tanah. Ular datang. Oh, Masya Allah. Kan? Macam bendang padi. Saya tak buatlah sekarang, tapi kecil-kecil dulu pergi juga. Allah, bukan pacat kecil. Lintah ni, besar-besar ni mai. Dia bukan gigit kat kaki, dia naik dalam seluar tu. Pergi belakang kat punggung, Allahu Akbar. Kan? Itulah baru kita rasa kesahan mak ayah yang bekerja macam tu. Macam itulah umpamanya. Kalau kau betul-betul orang Thaqif, orang kebun, kau rasa sendiri. Itu lebih baik. Macam engkau bekerja dengan Allah. Jadi prihatin kita pada pekerja. Lebih sebab kita rasa penatnya. Kan? Insya-Allah. Jadi kalau bekerja sama dengan para pekerja yang kerja tu, baru kita lebih prihatin dan dapat fadilat lebih besar, dan kita lebih sayang pada pekerja hubungan dengan mereka. Masya-Allah. Hebat dalam Islam. Nabi pernah bekerja. Bekerja. Berniaga sampai ke Syam, jaga kambing. Pergi kebun, Nabi pernah tanam pokok di Madinah. Kan? Cerita dulu, Nabi tanam dengan tangan dia sendiri. Jadi Nabi seolah turun padang, pergi sendiri. Kan? Masya Allah, hebat. Bab at-tatawul fil bunyan. Panjang ni, kita ambil satu hadis. Bab pada menyatakan saling berlumba meninggikan rumah. Dia buat 2 tingkat, aku nak buat 3 tingkat. Dia 3, aku nak buat 4 tingkat. Dia cantik renovate banyak tu, aku nak buat lagi hebat. Padahal dah cukup dah hak kita punya. Kan? Semata-mata nak bagi lebih pada dia. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang meriwayatkan daripada Rasulullah SAW yang bersabda, tidak akan berlaku kiamat sehingga tiba zaman di mana orang saling berlumba-lumba. Ni dia zaman kita sekarang. Oh, dia buat macam tu projek dia 1 juta, aku nak buat 1 juta lebih. Dia macam tu. Nafsu je tu. Tu sekadar nafsu nak puas. Puas nafsu bukan benda yang baik. Benda yang datangkan benda mudarat. Kan? Tapi itu apa maksudnya bangunan hotel semua ya?
Yalah, apa dia niat tak tahu. Tapi kalau dia niat untuk mudahkan jemaah haji datang, jemaah umrah boleh lebih ramai, ada hotel banyak, tu mungkin niat dia yang baik, dapat kebaikan. Tapi ni masalah rumah kita. Kita duduk 2 orang je. Oh, dia buat 5 bilik, saya nak tambah 6 bilik. Dia 7. Tapi memang keperluan kita 6 bilik, anak ramai. Tak apalah keperluan. Memang nak kena besar, bukan pasal nak lumba, nak tunjuk ke dia. Tapi memang kita perlu, tak cukup ni banyak ni, nak kena tambah lagi pasal keperluan. Jangan niat nak berlumba dengan orang, nak lebih pada orang. Ya? Itu yang bab dalam-dalam ni yang Allah nampak ni. Nak bagi bencana ke, nak bagi pahala ke, benda yang ada dalam niat kita. Terlintas tu. Memang pada ada hadis Jibril tu, yang tentang akhir zaman, yatatawaluna fil bunyan, mereka asyik lumba nak bagi lebih pada orang, kan? Jadi memang berlaku pada hari kiamat. Tapi berlumba lebih pada orang itu dengan niat nak tunjuk kemegahan. Macam yalah, alhamdulillah di Saudi, dia tengok Dubai buat sekian 800 meter bangunan, dia nak buat 1 kilometer, dah ada di Jeddah 1 kilometer bangunan, kan? Tak puas lagi tengok Dubai buat macam tu, dia buat lagi bandar bergerak, bandaraya atas laut bergerak, kan bentuk penyu, kan? Rumah, sekolah, padang bola semua ada tu, balai polis semua, mahkamah semuanya ada dalam tu. Dia bergerak di laut, pusing tu, kan? Semata-mata nak tunjuk dia lebih pada orang lain. Ini unsur-unsur yang tak baik lah, kan? Allahu Akbar. Tapi kalau mungkin dia niat yang soleh, niat yang baik, dah tanah lain tak cukup dah Ustaz, buat atas lautnya lah, tak apalah. Tapi tanah Saudi luas lagi, padang pasir dia. Jadi ala kulli hal itulah, kita ni kadang-kadang melayan nafsu kita, bagi puas nafsu. Tapi bukan nak guna pun, seperti contoh baju tadi, puas, beli, beli. Penuh mari, tak ada nak pakai yang mana satu, kan? Dah lama sangat, out of date dah, tukar pula, beli yang lain pula, yang up to date pula, beli macam tu juga. Dia walaupun evergreen, jadi ada tak, kalau contoh kata kita ada macam tu, anak kita cucu ambil balik yang atuk punya, tak pakai. Walaupun passion yang sama, dia tetap dia beli dia punya, dia tak pakai ni atuk aku punya, tak mau pakai, kan? Jadi apa guna kita simpan? Kita pun tak pakai, anak pun dia ada duit dia beli yang lain, dia pun tak sanggup nak ambil ayah dia punya, cucu lagi tak ambil atuk punya, kan? Nak bulan steady, nak buat dalam muzium pun orang tak datang tengok. Tak ada faedah. Tak faedah. Nafsu tu. Semata nak seronok, nak tunjuk, oh aku boleh beli ni. Ini ada orang yang handbag dia, kan, dah lah juta-juta, berpuluh-puluh, penuh lemari dia. Tak guna pun, syok beli dalam kotak je, kan. Kes orang dulu lah tu, kan. Oh, penuh simpan dalam kotak, tak ada faedah. Dia hanya syok, happy, duit banyak dan sebagainya. Tu duit tadi dibelanjakan pada muadzir, pada saraf menghilangkan harta, mensia-siakan harta. Semua tu akan soalan tu. Soalan mungkar nakir nanti, soalan di akhirat nanti, hisab. Wallahu alam. Mudah-mudahan saya yang pandai-pandai cakap ni pun selamat jugalah, itu yang harapnya. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. واختمنا بالحسنى وأنت راض عنا في خير ولطفنا عافية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت ولي مولاها يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. تقبل يا كريم.